Okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Encik Rosti kerana menerima jemputan kami lah dalam perkongsian ilmu lah pada hari ini. Kalau ikutkan kita punya tajuk pada hari ini berkaitan tentang Introduction of EIA Report. Kalau kami di sini, kejuruteraan awam, kami ada satu subjek yang namanya adalah kejuruteraan alam sekitar. Dan kami ada 8 chapter. Ini adalah chapter yang ke-8 pelajar ni. Esok dia orang ada test. Jadi berkaitan tentang tajuk ni lah. Jadi sedikit sebanyak walaupun kami ni pensyarah mengajar berkaitan tentang teori, tetapi tak sama dengan implementation yang diuruskan di yang dunia sebenar lah. Okey adik-adik semua, sebelum saya nak kita nak majlis ni nak serah kepada Encik Rosti, saya nak kenalkan Encik Rosti. Okey, Encik Rosti, nama penuh Encik Rosti adalah Encik Rosti bin Mak Yusof. Okey, daripada Kelantan lah. Okey, kalau ikutkan academic qualification Encik Rosti daripada University of Malaya, UM. Okey, degree bahagian Urban Studies Planning Major dan minor adalah Environment Studies lah. Okey, bukan civil engineering tapi memang fokus kepada environment studies. Okey, bermula daripada 2007 hingga 2010 lah. Dan selepas pada grad ni, kalau saya tengok dalam CV ni, dia terus Cik Rosti terus bekerja di Green Hope Consultancy Sdn Bhd, betul ke? Setahun dah lebih tu. Setahun lepas tu baru saya. Jadi Cik, kalau ikutkan pengetahuan adik-adik semua, Green Hope Consultancy Sdn Bhd ni memang fokus kepada EIA lah. Okey, dan kalau ikutkan sekarang Encik Rosti berkhidmat sebagai project manager di bahagian di dalam Green Hope dan menguruskan segala apa-apa berkaitan tentang EIA. Okey, jadi memang bukan kaleng-kaleng lah kita jemput Encik Rosti untuk berikan perkongsian pada hari inilah. Okey, okey, saya serahkan majlis ini kepada Encik Rosti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah terutamanya kepada Dr. Nur Huda dan pihak UTHM kerana menjemput saya kali ini untuk bagi sedikit info lah berkaitan dengan EIA. Kalau ikutkan pengalaman tu tak banyak lagi tapi saya share lah berdasarkan pengalaman saya yang sepanjang saya bekerja sebagai jururunding EIA. Okey, boleh nampak ke slide? Boleh. Saya teruskan dengan slide Okey, hari ini saya akan membentangkan bagi sebagaimana tajuk yang diminta oleh doktor lah, Introduction of EIA Report, di mana kerjasama dengan Jabatan Kejuruteraan Awam Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dan sebagaimana yang doktor maklumkan tadi, saya ni kalau ikutkan kelulusan bukan civil engineering lah. Saya lebih kepada urban planning dan environment. Okey, salam perkenalan dari saya. Sebagaimana yang doktor bagi tahu tadi, saya Rosdi bin Mak Yusof, kelulusan daripada Ijazah Sarjana Muda Universiti Malaya pada tahun 2010, di mana saya ambil 2 subjek lah, major lebih kepada urban planning dan minor environmental studies, dan bekerja serta pengalaman dalam EIA di Green Hope Consultancy Sdn Bhd, alamat di Kota Baru, lebih kurang dalam 11 tahun 3 bulan lah saya berkhidmat di sini, dan berdaftar sebagai jururunding EIA dengan pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Ni kalau tengok nombor pendaftaran saya lah. Dan berpengalaman dalam EIA, EMP, LDP2M2, EMR, EA. Ni saya akan maklumkan sebentar lagi lah. Apa-apa elemen EIA, EMP tu, LDP2 tu apa, EMR tu apa, EA tu apa. Dan dari segi, ini sedikit info lah dari segi professional body yang saya berdaftar lah dengan SESWI, MBOT, MIP, MSIA dan MSO.
Okey, saya teruskan untuk kandungan pembentangan yang mana untuk elemen yang saya akan cover, saya akan cubalah untuk sejam setengah ni, yang mana untuk apakah EIA, isu alam sekitar dalam pembangunan, matlamat dan objektif EIA, keperluan perundangan AKAS, way forward EIA di Malaysia, proses EIA, apa itu EMP, EMR, EA, EO, dan saya akan cuba selit jugalah sekiranya kalau ada adik kita ni yang berminat untuk jadi jururunding EIA. Saya akan bincanglah, akan bagilah skim pendaftaran jururunding dan cabaran pembangunan melalui pelaksanaan EIA. Okey, kalau kita tengok sini, apakah EIA? Kalau kita tengok sini, kalau kita tengoklah semua orang ni dia terlibat dengan EIA dari segi orang awam macam kita lah, ahli politik ke, pihak berkuasa kerajaan ke, ahli akademik ke, industri ke, pihak pemaju projek ke, dan kalau kita tengok sinilah untuk senarai ni, kalau betul-betul yang sangat terlibat adalah pihak industri dengan pemaju projek. Yang ni memang mereka lah yang banyak terlibat dengan EIA. Dan ahli akademik ini macam doktor tahulah apa itu EIA. Dan adik-adik kita pun sebagaimana yang doktor bagi tahu pun dah belajar subjek EIA, mungkin tahulah apa itu EIA. Okey, kalau kita tengok sini, EIA adakah dia easily ignore assessment ataupun everything is approved? Yang ni kalau kita tengok memang tidaklah kan. Okey, EIA adalah Environmental Impact Assessment, iaitu penilaian kesan kepada alam sekeliling. Dan kalau kita tengok dari segi definisi yang telah dikeluarkan oleh United Nations Environmental Protection, yang mana mereka telah mendefinisikan EIA adalah alat yang digunakan untuk mengenal pasti impak alam sekitar, sosial dan ekonomi sebelum sesebuah projek dijalankan bagi membantu pihak pembuat keputusan dan membuat keputusan mengenai satu cadangan pembangunan. Itu definisi daripada UNEP lah. Manakala untuk International Association of Impact Assessment, IAIA, yang mana mereka telah mendefinisikan EIA sebagai proses mengenal pasti, meramal, menilai dan mencegah biofizikal, sosial dan lain-lain kesan terhadap sesuatu pembangunan projek sebelum sesebuah keputusan pembangunan projek, sesebuah keputusan pembangunan itu dibuatlah. Yang mana kita akan mengenal pasti, meramal dan menilai impak-impak serta langkah kawalan yang disyorkanlah. Dan kalau kita tengok pula dari segi definisi pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia, yang mana JAS Malaysia telah mendefinisikan EIA sebagai kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai mengenai impak terhadap alam sekitar dan memberi maklumat mengenai kesan-kesan terhadap alam sekitar sama ada positif ataupun negatif, serta mengemukakan langkah-langkah mitigasi sebelum sesuatu cadangan projek dilulus atau dilaksanakan. Yang mana kalau kita tengok sini, EIA ni kita akan mengenal pasti potensi kesan yang akan berlaku sekiranya projek itu dilaksanakan, dan dalam laporan EIA itu je kita akan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh pihak penggerak projek bagi mengurangkan impak alam sekitar lah. Dan kalau kita tengok juga EIA secara teorinya berasas dari teori pembuatan keputusan, decision making, iaitu teori perancangan rasionalis dan digabungkan dengan pendekatan saintifik yang menjadikannya sebagai teori perancangan rasionalis saintifik, dan ia juga digunakan sebagai alat dalam membuat keputusan oleh pihak pembuat keputusan. Dan EIA juga adalah sebagai alatlah pembangunan dan pengurusan alam sekitar yang dianggap efektif oleh para saintis, perancang bandar dan pihak penguatkuasa. Okey, kalau kita tengok juga EIA ini adalah dia menggunakan kaedah saintifik sebagaimana yang saya maklumkan juga tadi, untuk mengenal pasti kemungkinan impak yang bakal berlaku sekiranya projek itu dilaksanakan. Dan kita akan menilai impak-impak yang mungkin berlaku serta memberi cadangan langkah kawalan yang terbaik bagi mencegah, mengawal dan menghapuskan pencemaran yang mungkin berlaku dalam pembangunan sesebuah projek. Kalau kita tengok sini ni, pertama kali kita akan mengenal pasti impak yang mungkin berlaku. Kita akan kenal contohnya projek ladang hutan. Kita akan kenal pasti impak
sama ada kepada kualiti air, kualiti udara, bunyi, sosioekonomi. Lepas tu kita kenal pasti impact, kita akan nilai sejauh mana impact tu yang akan berlaku, dan lepas tu kita akan kawal pula impact tu dengan langkah-langkah mitigasi. Lepas tu kita akan pantau. Impact itu kita akan pantau untuk kita tahu tahap keberkesanan langkah-langkah yang disyorkan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak penggerak projek. Okey, kalau kita tengok sini, apakah yang mungkin akan berlaku sekiranya EIA ini tidak dilaksanakan di Malaysia? Ini kalau kita tengok sinilah isu alam sekitar dalam pembangunan, yang mana kalau kita tengok sini contohlah pembalakan dijalankan tanpa kelulusan laporan EIA. Kalau kita tengok sini, kawasan tanah di Gondo lah, yang mana kalau kita tengok sini banyak negeri lah dalam Malaysia ni pun telah terlibat dengan aktiviti pembangunan ladang hutan, dan kalau kita tengok Kelantan pun memang terlibat banyaklah dengan pembangunan ladang hutan, yang mana boleh memberi kesan impak kepada pencemaran sungai. Dan kalau kita tengok sini, ni contohlah aktiviti pembalakan di lodging, kawasan tanah tinggi di Gondol. Ni tanpa kelulusan EIA lah, yang mana kawasan ni memang boleh memberi kesan lah kepada apa tu orang kata peringkat hiliran daripada tapak projek. Dan kalau kita tengok sini, ni contoh jugalah sekiranya ada jugalah pihak penggerak projek ni ada dia buat laporan EIA, dan laporan EIA itu diluluskan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Namun kalau kita tengok sini, langkah kawalan sebagaimana yang disyorkan dalam laporan EIA itu dia tidak melaksanakan, tidak dikawal dengan sempurna. Kalau kita tengok sini, terracing keseluruhan kawasan di Gondol, yang ni memang boleh memberi kesan lah kepada hakisan. Dan kalau kita tengok sini, contoh ni BMPs tidak diaplikasikan. Kalau kita tengok sini, biomass, sisa-sisa pokok, sisa-sisa kayu dibuang gitu je. Dan kalau kita tengok sini, dia ada sungai ni. Sungai pun dah di kampus gitu je lah, tak ada lah. BMPs tidak diambil kira oleh pihak penggerak projek semasa menjalankan aktiviti di tapak projek. Ini saya bagi contoh aktiviti pembangunan ladang hutan dan aktiviti pembalakan lah. Dan kesannya kalau kita tengok, aktiviti dilaksanakan tanpa mengambil kira langkah-langkah yang telah disyorkan. Hakisan tanah dan air larian permukaan yang berlaku di kawasan sinilah. Dan air larian permukaan ni dan hakisan tanah ni yang berlaku, dia akan memberi impak kepada sedimentasi dan impak kepada kualiti air sungai. Sini kita boleh tengoklah, kalau ni saya bagi contoh kat Kelantan lah, sebab saya pun EIA banyak segi ladang hutan. Sekiranya langkah tu dia tak ambil kira, dia boleh memberi kesan lah. Dan kita tengok ni, air sungai ni, kalau kita tengok kandungan TSS ni memang tinggi lah ni, melebihi had limit yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan kalau kita tengok juga berlakunya pencemaran udara, berlakunya pelupusan sisa toksik dan bahan berbahaya ni, dia dibuang gitu je. Ni macam kalau kita tengok ni, tiada kesedaran daripada pihak penggerak projek semasa melaksanakan aktiviti di tapak projek. Dan impak-impak tu juga boleh memberi kesan kepada pencemaran sungai. Ni kalau kita tengoklah, waste, buangan tu dibuang gitu je. Ni akan menyebabkan kepada, selain daripada impak kepada manusia, impak juga kepada aquatic life lah. Sini. Dan seterusnya dia memberi risiko kepada alam sekitar lah. Akan apa tu orang kata, mengurangkanlah kualiti alam sekitar dalam negara kita. Dan kalau kita tengok sini ni, semua contoh di Malaysia lah, yang mana bahan kimia, bahan waste dibuang begitu saja. Dan kalau kita tengok sini ni, pelupusan haram, buangan aluminium dan dross yang berlaku di Johor Bahru, baru-baru inilah. Dan kalau kita tengok juga ni, 252 kilang kimia di Pasir Gudang telah memberi impak lah. Dan baru-baru ni tak juga dah, sebelum COVID rasanya kalau tak silap benda ni, Sungai Kim kita dihebohkan satu Malaysia, yang mana pencemaran Sungai Kim ni disebabkan oleh daripada aktiviti buangan berjadual. Yang mana yang ni kalau kita tengok sini, tiada kesedaran lah oleh pihak penggerak projek, yang mana waste tu dia dibuang dalam sungai. Ni boleh memang memberi impak lah.
Lepas tu kalau kita tengok sini juga dari segi reforestation, deforestation, kawasan hutan digondol, aktiviti pembalakan memang boleh memberi kesan lah. Dan kalau kita tengok sini juga contoh ni lah, yang ni berlaku di Kuantan, di mana bauksit, aktiviti daripada aktiviti bauksit, yang mana kalau kita tengok sini aliran sungai ni memang aliran sungai pula dah, aliran air ni memang boleh memberi ni lah kandungan air pun dah jadi kuning dah. Dan kalau kita tengok sini impak kepada sungai terdekat. Ni kalau kita tengok apa tu kesan-kesan sekiranya EIA tidak dilaksanakan di Malaysia. Dan kalau kita tengok sini banyak jugalah yang mana keratan akhbar, aktiviti yang pembalakan dilaksanakan tanpa mengambil kira EIA, dan laporan EIA ada, lepas tu syarat-syarat laporan EIA itu tidak dipatuh oleh pihak penggerak projek, sebagaimana ni pihak JAS Perak sahkan syarat langgar EIA. Dan kalau kita tengok pembakaran terbuka, aktiviti kuari di Perak, memang semua ni boleh memberi kesan lah kepada alam sekitar kita. Dan kalau kita tengok sini, impak pelaksanaan projek tanpa kelulusan EIA. Di sini kalau kita tengok, ianya akan memberi impak terhadap kualiti alam sekitar kita lah, yang mana berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan dalam aspek kadar hakisan tanah, yang mana dianggarkan lebih kurang 30,000 tan per hektar per tahun, yang berlaku dalam satu kawasan tu telah memberi impak kepada kualiti air dalam kawasan tapak projek. Dan dalam aspek kualiti air juga, tahap kandungan parameter pekerja terampai lah, TSS, akan meningkat. Dan kalau kita tengok juga dari segi pembangunan pembukaan kawasan ladang, yang mana boleh memberi kesan kepada kehilangan flora dan fauna di kawasan tersebut lah. Okey, oleh itu matlamat EIA adalah untuk perancangan dan pelaksanaan semua pembangunan secara lestari dalam proses memajukan negara, mana kita akan membudayakan aspek pemeliharaan alam sekitar dalam perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan, dan meningkatkan kompetensi, kesedaran, komitmen stakeholder lah, yang mana kalau kita di sini semua, kalau ikutkan semua memainkan peranan penting lah bagi menjaga kualiti alam sekitar, bagi keseimbangan pembangunan dengan perlindungan alam sekitar ni, yang mana kita ke arah pembangunan mampan lah, yang mana pembangunan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek alam sekitar. Okey, untuk objektif alam sekitar, satu adalah untuk mengenal pasti dan memilih pilihan-pilihan bagi melaksanakan projek dengan kaedah terbaik. Lepas tu untuk mengenal pasti dan menggabungkan perancangan projek dengan langkah kawalan yang bersesuaian untuk meramal impak residual yang kekal akan berlaku setelah projek dilaksanakan, dan untuk mengenal pasti kos manfaat projek kepada masyarakat. Yang ni saya akan hurai detail lepas ni di peringkat penyediaan laporan EIA. Okey, di samping itu juga, apakah manfaat yang kita boleh sekiranya EIA ini dilaksanakan? Kita tengok sini berdasarkan kepada 3 elemen lah. Satu, masyarakat, penggerak projek dan negara. Yang mana kalau kita tengok sini, manfaat kepada pihak masyarakat boleh melindungi kepentingan masyarakat lah. Lepas tu untuk penggerak projek, mengelak daripada berlakunya kos kerosakan yang berlaku yang boleh membebankan penggerak projek. Yang mana kalau kita tengok sekiranya laporan EIA ni ada, pihak pemaju tu dia boleh follow contohlah langkah-langkah yang telah disyorkan dalam laporan EIA, dia boleh follow lah langkah tu. Dan kalau tak ada EIA, dia macam langkah-langkah tu dia tak buat tu satu hal. Apabila dah jadi kesan sangat kepada alam sekitar dalam kawasan tapak projek tu, untuk untuk elakkan daripada langkah tu untuk nak pulih balik kawasan tu, mungkin ambil kos yang tinggi lah. Dan untuk manfaat kepada negara bagi melindungi alam sekitar dan sumber semula jadi negara lah.
Di samping itu, dari segi untuk masyarakat, IAA dapat melindungi kepentingan masyarakat untuk memiliki kualiti alam sekitar yang lebih baik. Di samping pembangunan pesat dilaksanakan, untuk penggerak projek sebagaimana yang saya maklumkan tadilah, projek IAA akan mengenal pasti pada peringkat awal sebarang kemungkinan kegagalan yang mungkin berlaku. Penggerak projek dapat mengelakkan dari kegagalan yang akan menanggung kos lah. Sebagaimana yang saya maklum juga tadilah, sekiranya dia tak pembangunan kawasan tapak projek itu tak mengambil kira langkah-langkah yang sebagaimana yang disyorkan dalam laporan EIA, apabila memberi impak kepada alam sekitar, nak langkah tu dia mengambil kos yang banyak lah. Dan dari segi negara, macam pengurusan lestari dapat dicapailah pertimbangan dari aspek ekonomi, sosial dan persekitaran. Sumber daya alam dapat dipelihara, kualiti alam sekitar dapat dipantau dengan teliti. Okey, ni saya nak bagi share sikitlah evolusi EIA di Malaysia. Kalau kita tengok sini, laporan EIA ni tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar, yang mana AKAS ni telah diperkenalkan pada tahun 1974, dan EIA ini diperkenalkan di Malaysia, yang mana Perintah Kualiti Alam Sekeliling EIA aktiviti yang ditetapkan pada tahun 1987. Dan EIA pertama di Malaysia dikuatkuasakan, kalau tak silap saya, pada tahun 1988 lah. Dan ni kalau kita tengok sini, banyaklah yang telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia, dari segi EIA Handbook, pengenalan skim pendaftaran jururunding, pameran awam laporan EIA, piagam pelanggar, ringkasan eksekutif, memuat naik keseluruhan laporan EIA dalam sesawang. Yang ni saya akan bincangkan juga selepas ini, yang mana peringkat penghantaran laporan EIA kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan pada tahun 2016, pihak Jabatan Alam Sekitar telah memperkenalkan yang mana TOR disahkan di Jabatan Alam Sekitar. Yang ni kalau kita tengok pada tahun 2016, laporan EIA kita ni untuk jadual 1 dan jadual 2 perlu disediakan dengan terms of reference. TOR ni perlu disubmit kepada Jabatan Alam Sekitar dan dapat kelulusan TOR, barulah laporan EIA itu dapat disediakan dan dihantar kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan pada tahun 2016 jugalah yang mana pihak Jabatan Alam Sekitar telah memperkenalkan kawalan hakisan dan sedimen dalam projek EIA dengan menggunakan konsep LDPTM2, iaitu Land Disturbing, Pollution Prevention dan Mitigation Measure. Dan kalau kita tengok sebelum ini, laporan EIA ini dihantar kepada Jabatan Alam Sekitar, dan selepas laporan EIA itu diluluskan, pihak penggerak projek perlu menyediakan laporan EACP. Laporan EACP ini adalah Erosion Sediment Control Plan. Laporan EACP ini perlu dihantar kepada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran untuk kelulusan. Tapi bermula pada tahun 2016, pihak Jabatan Alam Sekitar telah memperkenalkan LDPTM2, yang mana LDPTM2 ni akan perlulah disediakan bersama laporan EMP dan dihantar untuk kelulusan pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan pada tahun 2018 pula, ini berkaitan dengan elemen-elemen EIA dan pendaftaran jururunding lah, yang mana 3 bidang fungsi utama telah diperkenalkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, iaitu water quality, air quality dan waste management. Dan itu untuk 3 bidang utama lah untuk pendaftaran perunding. Dan ada lagi lah untuk subjek spesialis. Yang tu adalah elemen dari segi hidrologi, agriculture. Yang tu ada elemen lain, elemen lain nanti lepas ni saya akan bincangkan jugalah. Lepas tu tahun 2020, skim pendaftaran jururunding secara dalam talian MyCEP. Yang ni yang mana perunding-perunding yang telah berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar perlu mendaftar dalam MyCEP. Dan pada tahun 2020 pula, pada tahun 2016 tadi saya maklumkan yang mana TOR perlu disediakan dalam jadual 1 dan jadual 2 kan. Pada tahun 2020, TOR ni dimasukkan bagi jadual pertama. Bermula tahun 2020, untuk penghantaran laporan EIA kepada Jabatan Alam Sekitar bagi EIA jadual pertama, TOR tak perlu dihantar.
Yang ni saya pun tak tahulah kenapa dimasukkan, mungkin ada apa tu isu-isu dalam Jabatan Alam Sekitar lah. Lepas tu ada jugalah ni laporan EIA bentuk soft copy perlu dihantar. Okey, ni masuk kepada perundangan EIA lah, yang mana kalau kita tengok laporan EIA ni tertakluk di bawah Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Dan EIA ni Seksyen 34 ni dia ada Seksyen 34A1 hingga Seksyen 34A8. Nanti saya akan bagi tahulah. Yang mana pertama sekali kalau kita tengok sini, penyediaan laporan EIA ni dia tertakluk di bawah Seksyen 34A, yang mana keperluan penyediaan EIA dan kelulusan EIA. Yang mana aktiviti yang tertakluk bagi penyediaan laporan EIA, inilah tertakluk bawah Seksyen 34A. Dan Seksyen 34AA ni perintah berhenti kerja. Yang ni akan dikuatkuasakan oleh pihak JAS lah, yang mana kalau kita tengok laporan EIA itu disediakan oleh pihak penggerak projek. Tapi silap. Perintah berhenti kerja, pihak penggerak projek melaksanakan aktiviti tanpa kelulusan EIA. Pihak Jabatan Alam Sekitar akan ambil tindakan kepada pihak pemaju projek yang menjalankan EIA tanpa kelulusan EIA di bawah Seksyen 34AA. Dan dari segi perintah pula, perintah kualiti alam sekeliling, aktiviti yang ditetapkan, penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015. Yang ni sekarang ni kita guna pakai yang ni lah untuk penyediaan laporan EIA. Lepas ni saya akan bagi jugalah mengenai benda ni. Dan dari segi peraturan lah, apa-apa perintah dan peraturan di bawah peruntukan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 bagi tujuan pematuhan syarat-syarat EIA, post EIA lah. Okey, ini untuk Seksyen 34A-1, yang mana pihak menteri boleh menetapkan apa-apa aktiviti yang mempunyai kesan terhadap alam sekeliling sebagai aktiviti yang ditetapkan. Yang ni kalau kita tengok sini, sekarang ni pihak Jabatan Alam Sekitar telah ada sebanyak 38 aktiviti yang perlu disediakan laporan EIA sebelum aktiviti projek tu dilaksanakan. Dan kalau kita tengok pula Seksyen 34A-2, yang mana laporan EIA itu perlu disediakan oleh jururunding yang berdaftar. Pihak penggerak projek perlu melantik orang yang layak, iaitu jururunding EIA untuk menjalankan EIA. Laporan EIA ini menunjukkan memang bukan sewenang-wenang orang yang tak daftar ni tak boleh sediakanlah laporan EIA itu. Laporan EIA perlu disediakan oleh jururunding yang berdaftar. Dan kalau kita tengok untuk Seksyen 34A-2A, Ketua Pengarah, iaitu Ketua Pengarah Alam Sekitar lah, hendaklah menyenggara satu senarai orang yang layak menjalankan EIA. Yang ni kalau kita tengok, sini pun saya akan tunjukkan juga lepas ni, senarai konsultan lah yang telah berdaftar dengan pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan untuk Seksyen 34A-2B, orang yang layak iaitu jururunding EIA bertanggungjawab untuk EIA. Okey, yang ni Ketua Pasukan Laporan EIA, contohlah kalau untuk projek saya sebagai team leader, memang saya bertanggungjawab keseluruhan ke atas laporan EIA tersebut. Yang mana kalau sekiranya lah terdapat apa-apa bias, memang boleh diambil tindakan lah sebab dia legal requirement. Sebab tu laporan EIA ni memang betul-betul kena buat kajian lah. Kita pergi site, lepas ni saya akan bincangkan juga. Okey, untuk Seksyen 34A-2C, laporan EIA hendaklah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, yang ni laporan EIA ini perlu disediakan dengan berpandukan izin lah yang telah diperkenalkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia, iaitu Environmental Guideline in Malaysia. Dan Seksyen 34A-3, yang mana Ketua Pengarah boleh meluluskan laporan dengan bersyarat dan memberitahu orang yang sewajarnya. Yang ni kelulusan EIA lah. Bila kita dah submit kepada pihak Jabatan Alam Sekitar, kita akan masuk meeting, dan sekiranya laporan EIA itu menepati piawai yang telah ditetapkan oleh pihak JAS, Ketua Pengarah akan meluluskan laporan EIA tersebut. Dan kalau kita tengok pula untuk Seksyen 34A-4,
yang mana ketua pengarah boleh untuk tidak meluluskan laporan EIA jika ia tidak mengikut rancangan pemajuan atau rancangan fizikal atau tidak memenuhi kehendak Seksyen 34A-2C. Yang ni kalau kita tengok laporan EIA ni disediakan yang pertama sekali lah, kita perlu selaras dengan rancangan pemajuan dan rancangan fizikal. Sebab kalau pihak Jabatan Alam Sekitar, dia elemen utama dia akan tengok sekiranya lah pihak perunding atau pihak penggerak projek hantar laporan EIA kepada JAS, pegawai pemprosesan tu, pegawai JAS tu dia akan tengok yang pertama sekali adalah projek tu selaras ke tak dengan rancangan pemajuan. Dari segi zoning, dia akan tengok tu. Dan sekiranya selaras, yang kedua dia akan tengok dari segi pendaftaran perunding. Sekiranya pendaftaran perunding itu dah tamat tempoh, dan sekiranya cadangan pemajuan itu tidak selaras dengan rancangan pemajuan, laporan ia itu akan ditolak. Pihak JAS akan tolaklah laporan tersebut. Dan kalau kita tengok untuk Seksyen 34A-5, yang mana ketua pengarah boleh menghendaki orang tersebut mengemukakan laporan tambahan selain laporan EIA. Okey, yang ni kalau bila dah kita masuk meeting, adalah maklumat yang tidak lengkap dalam laporan EIA. Okey, yang ni pihak JAS akan mintalah sebagai maklumat tambahan. Yang ni kita akan lampirlah macam revise laporan EIA tersebut, dan biasanya JAS akan bagi tempoh lah, contohlah 1 minggu, perlu dihantar kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan kalau tempoh dalam 1 minggu tu tidak dihantar, laporan EIA itu akan ditolak. Okey, untuk Seksyen 34A-6, yang mana aktiviti yang ditetapkan tidak boleh dijalankan sehingga laporan EIA dikemukakan dan diluluskan. Yang ni pihak JAS boleh ambil tindakan lah kepada pihak-pihak penggerak projek. Dan untuk Seksyen 34A-7, yang mana orang yang menjalankan aktiviti bertanggungjawab untuk memberi bukti yang mereka mematuhi syarat yang dilampirkan dalam laporan. Yang ni pihak penggerak projek lah, yang mana sebab laporan EIA itu dia lulus, dia ada syarat. Lebih kurang dalam lebih 40 lah, 50 syarat yang perlu dipatuh oleh pihak penggerak projek dengan kelulusan laporan EIA. Dan kalau kita tengok untuk Seksyen 34A-8, seseorang yang melanggar seksyen ini boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM500,000 atau penjara. Yang ni sebab tu tak ada EIA ni, JAS boleh ambil tindakan lah. Yang melanggar seksyen ni pun, yang melanggar syarat pun, JAS boleh ambil tindakan kepada pihak penggerak projek. Denda tidak lebih RM500,000 dan penjara tidak melebihi 5 tahun. Dan untuk Seksyen 34AA ni macam saya maklumkan tadi jugalah, ketua pengarah boleh mengeluarkan perintah larangan untuk perintah berhenti kerja. Yang ni kalau kita tengok, contohlah pihak penggerak projek tu dia laksanakan laporan EIA itu lulus, tapi dia tak ikut syarat yang telah ditetapkan oleh JAS, dia tak ikut langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Jadi pihak penggerak projek, pihak Jabatan Alam Sekitar boleh ambil tindakan kepada pihak pemaju melalui Seksyen 34AA, perintah larangan berhenti kerja lah. Ada tak kes macam tu yang Encik Rosti handle, yang kena diberhentikan kerja? Yang laporan EIA yang berdasarkan saya dulu setakat ni tak ada, tapi ada satu projek saya pernah jadi EO kat lodging. Tahun yang ni tahun 2015 ke 2016 kalau tak silap saya lah. Saya dilantik untuk jadi EO di kawasan tersebut, yang mana dia tak ikut syarat laporan EIA itu. Laporan EIA itu bukan saya yang buat, konsultan lain. Tapi dia lantik saya untuk monitoring dan EO lah. Jadi kalau kita tengok situ, kawasan saya pun sampai last saya tarik diri jadi EO, dan kes ni saya perlu jadi apa tu, bagi apa tu orang kata, saya dipanggil oleh pihak Jabatan Alam Sekitar untuk bagi info kepada JAS. Sebab saya EO, yang ni Jabatan Alam Sekitar keluarkan perintah berhenti kerja kepada projek di lodging ni. Kalau kita tengok sini pun kawasan dia dekat dengan jalan. Kalau kita nak pergi kamera tu memang nampak sangat-sangat. Kawasan tu digondol, semua kawasan tu memang terdedah lah. Dan impact situ sebab kawasan ni dia ada orang asli kat bawah tu. Impact kepada orang asli. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam setahun jugalah Jabatan Alam Sekitar
bagi notis ni kepada pihak penggerak projek tu. Okey, untuk seksyen 34A kurungan 4, yang mana jika ketua pengarah apabila meneliti laporan itu dan selepas membuat apa-apa penyiasatan sebagaimana yang difikirkan perlu berpendapat bahawa macam saya maklum tadi jugalah, laporan itu kalau tidak selaras dengan rancangan pemajuan, rancangan fizikal, dia boleh tolak laporan itu. Okey, yang ni sebagaimana yang saya maklum tadilah, seksyen 34A, seksyen 34AA. Orang yang tak sediakan laporan EIA melaksanakan projek tanpa kelulusan EIA boleh dikenakan penjara mandatori tidak melebihi 5 tahun dan perlu inilah denda RM100,000 dan tidak melebihi RM1 juta. Yang ini terbarulah yang telah dilaksanakan oleh pihak JAS. Dan untuk seksyen 34AA ini perintah larangan bagi aktiviti yang ditetapkanlah. Sama jugalah pihak JAS telah menetapkan hukuman penjara mandatori tidak melebihi 5 tahun dan yang ini pihak JAS telah menaikkanlah jumlah denda yang lebih tinggi, iaitu tidak kurang daripada RM100,000 dan tidak melebihi RM1 juta. Yang ini kalau kita tengoklah, sebab saya pun banyak terlibat juga dengan EIA dengan monitoring. JAS salah satu JAS naik ni sebab pemaju dia fikir macam mana tahu? RM100,000. Dia untung lagi tinggi sebenarnya. Dia dapat untung, contoh ni saya bagi contoh untuk projek di lodging lah kan. Contohlah, projek tu dia laksanakan setengah kawasan tu dia masih lagi hutang, dia keluarkan kayu. Situ dia dapat dah hasil daripada jual kayu. Lepas tu dia akan buat projek pertanian lah contohnya. Dia akan dapat apa tu? Hasil pulangan lah untuk beberapa tahun. Jadi kalau setakat RM100,000, RM200,000 itu bagi dia orang, duit kita boleh bayar. Kalau apa tidak kalau kita guna semaksimum mungkin kawasan tu. Ini saya jumpa sendirilah pihak penggerak projek. Sebab saya tengok sungai pun dia ubah. Yang ni memang dah langgar syarat daripada pihak JPS dan Jabatan Alam Sekitar lah. Sebab tu Jabatan Alam Sekitar telah menaikkan sehingga RM1 juta. Dulu RM500,000 je. Okey, ni way forward lah untuk EIA, yang mana kalau kita tengok 5 skop utama untuk EIA. Satu adalah untuk memperkukuhkan keperluan perundangan berkaitan EIA dan tadbir urus dalam penilaian EIA. 2, untuk memperkasa prosedur EIA di Malaysia. Lepas tu untuk pemantapan penguatkuasaan EIA, yang mana kalau kita tengok di sini, ni peranan pihak Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Dan kalau kita tengok untuk memperkasakan prosedur EIA ini, penambahbaikan prosedur EIA dan proses penilaian EIA, ni geng-geng pegawai JAS lah. Lepas tu untuk pemantapan penguatkuasaan, menambah baik SOP penguatkuasaan EIA, ni peringkat-peringkat pos EIA lah. Lepas tu mengkaji keberkesanan pelaksanaan pos EIA di bawah projek RMK 12, menambah nilai kaedah penguatkuasaan EIA yang lebih efektif dari segi elemen LDP2M2, EMP, P2M2 dan EMP. Lepas tu pengukuhan libat urus awam. Yang ni penting jugalah untuk pembangunan sesuatu projek. Dan EIA digitalization lah, penyediaan platform e-reporting bagi TOR dan EIA, yang mana sini pihak Jabatan Alam Sekitar telah menyediakan satu website. Lepas ni saya akan maklum jugalah yang mana kita sebagai perunding dan pihak penggerak projek, yang mana laporan EIA ni kalau dulu kita hantar soft copy je kepada Jabatan Alam Sekitar, soft copy report, hard copy. Yang ni soft copy kita perlu submit juga dalam website DOE. Jadinya situ pihak Jabatan Alam Sekitar boleh tengoklah dalam website dia tu laporan EIA yang telah diluluskan. Dan pihak Jabatan Alam Sekitar, kalau saya sebagai penggerak projek, kita sebagai perunding, kita boleh tengok laporan EIA yang kita kendalikan je. Kalau pihak Jabatan Alam Sekitar, dia boleh tengok semua satu Malaysia, laporan EIA yang diluluskan. Situ dia boleh ambil tindakan lah. Sebab tu kalau Jabatan Alam Sekitar, dia pun ada website dia orang sendiri. Contohlah berlaku pembakaran terbuka, hotspot tu, memang dia boleh kesan cepat. Ni antara itulah website-website yang telah dibangunkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Okey, kita masuk kepada penyediaan laporan EIA di Malaysia ya. Kalau kita tengok sini sebagaimana ni
laporan EIA ini tertakluk di bawah Seksyen 34A atau Kualiti Alam Sekitar 1974, yang mana kalau kita tengok sini terdapat lebih kurang 3/8 kategori aktiviti yang ditetapkan untuk menjalankan EIA. Dan laporan EIA di Malaysia ni dia tertakluk bawah aktiviti jadual 1 dan aktiviti jadual 2. Dan kalau kita tengok sinilah, laporan EIA ni kita akan merujuk ni. Perintah Kualiti Alam Sekeliling, aktiviti yang ditetapkan, penilaian kesan kepada alam sekitar tahun 2015. Setakat ni pihak Jabatan Alam Sekitar memang kita akan refer yang ni lah, aktiviti yang ditetapkan. Dan kalau kita tengok sini, untuk aktiviti pertama, dia ada untuk aktiviti 1 pertanian ni untuk jadual pertama lah. Cik Rosti, kita tak nampak link tu. Oh, tak nampak Tak nampak. Mungkin just slide ni rasanya. Oh. Kalau entire screen mungkin boleh. Kejap tu. Boleh nampak? Nampak? Belum. Tak nampak juga? Okey. Nampak? Nampak. Okey. Ini kalau kita tengok sini berdasarkan Warta Kerajaan lah, Perintah Kualiti Alam Sekeliling 2015, yang mana kalau kita tengok sini ada 2 jadual, iaitu jadual 1 dan jadual 2. Dan kalau kita tengok sini untuk jadual pertama, yang mana aktiviti 1 melibatkan pertanian lah. Yang ini telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia, yang mana sebagaimana yang saya maklumkan tadi, jadual pertama akan melibatkan 21 aktiviti. Okey, kita tengok sini pertanian, aerodrom, saliran dan pengairan, perikanan, perhutanan. Yang ni perhutanan ni banyak. Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D, 5E. Lepas tu industri, kalau kita tengok kimia, simen, kapur dan petrokimia, penembus gunaan tanah, perlombongan, petroleum, banyaklah sampai ke ni pembangunan di kawasan pantai dan bukit. Untuk aktiviti 13, pembangunan di kawasan Ceron, sehingga ke aktiviti 21. Dan kalau kita tengok masuk pula untuk aktiviti yang tertakluk di bawah jadual kedua, pertanian pun dia ada juga. Dia kalau kita tengok sini untuk jadual pertama dan jadual kedua, dia kalau kita tengok sini untuk dari segi keluasan lah. Yang mana kalau kita tengok untuk jadual kedua, skim kemajuan tanah yang meliputi kawasan seluas 500 hektar atau lebih untuk menjadikan hutan kepada pengeluaran pertanian. Yang ini tertakluk bawah jadual kedua. Kalau untuk aktiviti 1A di bawah jadual pertama, skim kemajuan tanah yang meliputi kawasan seluas kurang daripada 500 hektar untuk menjadikan hutan kepada pengeluaran pertanian. Yang ini kita sebagai pihak perundi ni memang kena pastikan betul-betul lah aktiviti yang tertakluk untuk penyediaan laporan EIA ni. Okey, ni perhutanan pun ada juga yang tertakluk di bawah jadual kedua. Kalau kita tengok pengubahan hutan pada ketinggian 300 meter atau lebih di atas purata aras laut kepada kegunaan tanah lain yang meliputi kawasan seluas 100 hektar atau lebih. Yang ini tertakluk di bawah jadual pertama, jadual kedua. Untuk aktiviti 5A di bawah jadual pertama, pengubahan hutan pada ketinggian tidak melebihi 300 meter dan untuk keluasan 20 hektar hingga ke 100 hektar. Yang tu tertakluk di bawah aktiviti 5A jadual pertama. Untuk aktiviti 5A jadual kedua, pengubahan hutan, kita di sini kita tengok dari segi elevation lah, lebih 300 meter dan keluasan lebih 100 hektar tertakluk di bawah jadual kedua. Dan kalau kita tengok untuk aktiviti di bawah jadual kedua ni ada 17. Okey. Jadi kira sekarang kita just follow pada jadual yang kedua saja kan?
Jadual 1 dan jadual 2. Satu dan dua. Tadi kita Kita ada yang jadual satu tak dilihat. ada Doktor. Ni boleh download saja kan? Boleh. Okey. Kalau nak pun nanti saya bagi. Boleh Okey. je. Okey. Okey, ni untuk jadual pertama. Okey, ini jadual pertama. Kalau kita tengok sini, okey. Ya, tadi kalau kita tengok jadual pertama untuk aktiviti pertanian, skim kemajuan tanah yang meliputi kawasan seluas lebih 500 hektar lah. Yang ni untuk jadual pertama, skim kemajuan tanah yang meliputi kawasan seluas 20 hektar atau lebih, tetapi kurang daripada 500 hektar untuk menjadikan hutan kepada pengeluaran pertanian. Contoh di projek di Lojeng lah. Daripada hutan nak tukar kepada pertanian. Dan kalau kita tengok juga untuk aktiviti perhutanan lah, kalau tadi untuk yang tertakluk di bawah jadual kedua, pengubahan hutan pada ketinggian melebihi 300 meter lah, yang kawasan melebihi 100 hektar. Untuk jadual pertama, pengubahan hutan pada ketinggian 300 meter atau lebih di atas purata aras laut kepada kegunaan tanah lain yang meliputi kawasan seluas 20 hektar atau lebih tetapi kurang daripada 100 hektar. Yang ini tertakluk bawah jadual 1 lah. Jelas, Doktor? Okey. Tersambung ya. Okey, Jabatan Alam Sekitar JS merupakan jabatan yang menguatkuasakan EIA. Yang ni ramai pihak penggerak projek lah terutamanya. Diingatkan pihak Jabatan Alam Sekitar ni meluluskan projek. Cik Itu Rosti, salah lah. tak nampak slide. Nampak PDF je. Nampak, Doktor? Okey, nampak. Okey. Okey, pihak Jabatan Alam Sekitar merupakan jabatan yang menguatkuasakan EIA lah, bukan yang meluluskan projek. Kadang-kadang pemaju ni dia anggap pihak Jabatan Alam Sekitar ni meluluskan projek. Contohlah, laporan EIA itu tak lulus, dia marah kepada Jabatan Alam Sekitar tak lulus projek. Sedangkan dia kelulusan projek itu dia dah dapat, contohlah dia dah dapat daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri telah meluluskan laporan, telah meluluskan projek, dan sekiranya laporan projek itu tertakluk di bawah aktiviti penyediaan EIA, dia perlu menyediakan laporan EIA. Contohlah laporan EIA itu kalau tak mengikuti piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak JAS, laporan EIA itu ditolak. Jadi JAS ni dia menguatkuasaan EIA lah. Dan pihak Jabatan Alam Sekitar, contohlah kalau kita tengok kes-kes yang berlaku baru ni kat Pulau Pinang, ada laporan EIA diluluskan tapi projek tu macam boleh memberi impak lah kan. Dia pihak Jabatan Alam Sekitar ni selagi laporan EIA itu yang disediakan oleh pihak jururunding selagi mengikuti piawaian dan ikut semua ketetapan yang ditetapkan oleh pihak JAS, laporan EIA itu diluluskan. Pihak JAS dia memang meluluskan laporan EIA je lah. Okey, untuk elemen utama EIA yang mana kalau kita tengok sini ada 4 elemen utama lah, yang mana keadaan alam sekitar semasa, pengenalpastian impak dan penilaian impak, langkah kawalan dan pengawasan. Dan kalau kita tengok sini untuk keadaan alam sekitar semasa, untuk mengenalpasti status kualiti persekitaran semasa, yang mana kita akan ambil data lah untuk mengenai kualiti air, udara, data kualiti bunyi, flora fauna, hakisan tanah, sangat bergunalah untuk dianalisis untuk mengetahui status kualiti alam sekitar tersebut. Yang mana dalam laporan EIA untuk yang ni kita akan bincangkan dalam chapter 6, lepas ni saya akan maklum juga. Kita akan adalah dari segi analisis yang kita akan buat kadar anggaran hakisan tanah, sedimen air dia akan terhasil sekiranya projek ini dilaksanakan. Dan yang kedua untuk pengenalpastian dan penilaian impak, yang mana ini untuk menyenaraikan kemungkinan kesan dan untuk menilai tahap kesan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif, yang mana yang ini dengan menggunakan model lah perisian tertentu, ramalan hingga senario terburuk. Yang mana kalau dalam laporan EIA ini untuk setakat ini kita ada menggunakan model kualiti udara dan kualiti air, adalah untuk water modeling kita menggunakan Q2K. Pastinya saya akan
share juga info tu. Dan elemen seterusnya adalah langkah mitigasi. Yang mana cadangan langkah mitigasi adalah untuk memberitahu pemaju projek apa langkah mitigasi terbaik yang harus dilaksanakan dan bagaimana hendak menjalankan dan bagaimana hendak dilaksanakan di tapak projek. Yang ni langkah mitigasi ni mempunyai perbezaan khususlah dan langkah ni perlu dinyatakan jelaslah dalam laporan EIA dan pemantauan. Yang ni selepas laporan EIA diluluskan dan setelah projek dilaksanakan di tapak projek, yang mana ia bertujuan untuk memantau apa kesan terhadap kualiti alam sekitar setelah pelaksanaan projek. Jika ada makna yang mengubah ukuran mitigasi atau cara projek dilaksanakan, yang ini perlu dikajilah. Okey, ini kita masuk kepada prosedur EIA di Malaysia. Kalau kita tengok sini, sebagaimana yang saya maklumkan juga tadilah, kita akan gunakan EGIM, iaitu Environmental Impact Assessment Guideline di Malaysia lah. Yang mana kalau kita tengok sini ada 3 peringkat utama, iaitu pengemukaan laporan EIA, semasa pengemukaan laporan EIA dan pasca pengemukaan laporan EIA. Sini saya nak bagi info sikit lah kepada adik-adik kita bagi penyediaan laporan EIA. Mungkin masuk exam esok ke Dr. bagi? Okey, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita di Malaysia kita ada jadual 1 dan jadual 2. Kalau kita tengok sini ni cadangan projek lah. Dan kita akan ada screening. Lepas ni saya akan detail lagi untuk screening dan scoping. Selepas kita ni, saya lah sebagai pihak jururunding alam sekitar, contohlah projek tu diluluskan oleh pihak kerajaan negeri dan projek itu tertakluk di bawah penyediaan laporan EIA, pihak penggerak projek akan rujuk kita lah sebagai konsultan untuk menyediakan laporan EIA. Dan kita akan screening, kita akan scoping, kita akan tengok sama ada laporan EIA itu tertakluk di bawah jadual 1 ataupun jadual 2. Untuk jadual 1, laporan EIA ini akan diproses oleh pihak Jabatan Alam Sekitar selama 5 minggu daripada tarikh submission. Contohlah, kita submission hari ini kepada pihak Jabatan Alam Sekitar 19 Jun dan pihak Jabatan Alam Sekitar akan proses laporan EIA tersebut dalam tempoh 5 minggu hari bekerja. Dia dalam 5 minggu tu ada lawat tapak, ada mesyuarat sehingga kelulusanlah untuk jadual pertama. Manakala untuk jadual kedua, laporan EIA ini diproses oleh pihak JAS dan laporan untuk jadual jadual pertama, laporan EIA diproses oleh JAS negeri. Untuk jadual kedua, laporan EIA diproses selama 12 minggu, iaitu 3 bulan lah. Dan semua maklumat, semua mesyuarat, laporan EIA ini diproses di JAS Ibu Pejabat. Yang ni pihak HQ lah yang akan memproses laporan EIA tersebut. Dan selepas kita screening, kita akan pergi kepada scoping. Pas scoping tu untuk, lepas ni saya akan bincang pula untuk elemen-elemen lah. Lepas tu untuk jadual pertama, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, bermula tahun 2020, tak perlu submit kepada Jabatan Alam Sekitar untuk jadual 1. Untuk jadual kedua, pihak pemaju atau pihak perunding perlu menyediakan terms of reference dan perlu hantar ke pihak Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat lah. Sebelum pergi ke penyediaan laporan EIA yang seterusnya. Okey, gini, saya akan bincang dulu untuk jadual pertama bagi memudahkan adik-adik kita faham. Saya pergi dulu kepada jadual pertama dah. Sorry lah keluar bahasa Kelantan. Okey, untuk kita tengok untuk first schedule, laporan EIA ini diproses 5 minggu. Laporan EIA disubmit kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. 5 minggu ni akan masuklah lawat tapak, mesyuarat, dan kita akan ada EIA TRC meeting yang mana akan melibatkan pegawai-pegawai agensi teknikal yang terlibatlah di peringkat negeri. Lepas tu kita akan meeting dan laporan EIA ini sekiranya tidak menepati piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, laporan EIA itu akan di-reject. Contohlah bagi apa tu?
Plan Malaysia. Dia kawasan ni dia selaras. Contoh dengan zoning kawasan dia selaras. Namun bagi contohlah untuk dari segi katakanlah kawasan ni terlibat dengan kawasan orang asli, ada tanda air, pihak Jaguar, pihak JPS tidak meluluskan. Jadi laporan IAA ini terpaksa ditolak lah. Dan namun sekiranya laporan IAA itu disediakan, ni hasil daripada perbincangan semasa peringkat laporan IAA lah. Sekiranya ada maklumat yang perlu ditambah dalam laporan IAA, pihak perunding dan pihak penggerak projek perlu mengemaskinilah laporan IAA tersebut dan submit semula kepada pihak Jabatan Alam Sekitar bagi tempoh yang telah ditetapkan oleh JAS lah, contoh 1 minggu. Dan sekiranya laporan tambahan yang dikemaskini itu menepati piawaian yang telah ditetapkan, laporan IAA itu boleh diluluskan. Laporan IAA itu diluluskanlah. Dan syarat kelulusan IAA serta surat kelulusan IAA akan dikeluarkan kepada pihak penggerak projek dan salinan kepada pihak perunding. Itu untuk proses jadual pertama. Jadual pertama ni senanglah sebab dia tak banyak macam IAA jadual kedua dan proses dia pun hanya di peringkat negeri. Okey, kita masuk untuk penyediaan laporan IAA bagi jadual kedua. Yang mana kalau kita tengok sini dia ambil masa 12 minggu lah. Proses oleh pihak Jabatan Alam Sekitar Putrajaya. Dan sebelum submit laporan IAA itu, pihak perunding, pihak penggerak ataupun pihak penggerak projek perlu submit TOR kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. TOR ni terms of reference lah, bidang rujukan yang kita akan guna pakai semasa penyediaan laporan IAA. TOR ni dia akan masuk meeting TORAC dululah. Lepas tu sekiranya laporan TOR tu diluluskan menepati piawaian yang ditetapkan oleh pihak JAS. Okey, lepas tu pihak penggerak projek dan pihak perunding akan ke peringkat seterusnya submission laporan IAA. Namun sekiranya TOR tu tidak menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, pihak perunding dan pihak penggerak projek perlu revise lah TOR tu. Perlu baiki sekiranya dan dia submit balik sekiranya menepati, diluluskanlah oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan sekiranya tak laporan TOR tu ditolak. Dan peringkat dia samalah, masuk pada lepas TORAC, masuk pada penyediaan laporan IAA. Laporan IAA ni dihantar dan dia kalau kita tengok perbezaan untuk jadual pertama dan jadual kedua. Jadual kedua ni dia ada public display. Kalau jadual pertama dia tak ada penyertaan awam, penglibatan orang awam. Kalau jadual kedua dia ada penglibatan orang awam. Di sini laporan IAA biasanya dia akan display lah di JAS-JAS ibu pejabat, JAS-JAS negeri. Di sini kita ni sebagai orang awam lah, bolehlah kalau awak nak tengok laporan IAA itu, awak nak komen ke semasa dalam tempoh public display itu. Biasanya dia akan dipamerkan sebulan dan ada juga dia akan dipamerkan dalam newspaper. Pemberitahuan lah. Saya pernah tengok kat Facebook tu sama je kan? Macam mana Doktor? Yang saya tengok di Facebook Jabatan Alam Sekitar pun ada dia keluarkan. Itu pun dijadi sebagai public display jugalah kan? Okey. Kalau kita nak komen ke, kalau kita ada bantahan ke, iaitu contohlah kalau penduduk sempat ada bantahan ke, kita boleh bantah lah. Macam tak setuju ke. Ada kawan saya, dia terlibat dengan IAA jadual kedua di Pahang. Penyediaan laporan IAA itu sehingga sekarang tak lulus. Tak boleh nak submit. 3 tahun lebih kalau tak silap saya sebab ada isu dengan orang asli. Situlah kalau kita tengok sini dari segi penyediaan untuk jadual pertama, jadual kedua. Jadual kedua ni memang detail lah. Sebab tu kadang-kadang pemaju ni dia baiki kawasan tu, dia nak elakkan daripada jadual kedua. Sebenarnya kalau kita tengok sini, satu jadual kedua ni memang ambil masa tu satu. Lepas tu dia akan melibatkan kos yang tinggi. Itulah sebab pemaju nak elakkan tu. Dan lepas masuk meeting, sekiranya laporan IAA itu sebelum tu lepas public display, lepas tu akan masuk meeting dan sekiranya laporan IAA itu menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh JAS, samalah lulus, surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pihak penggerak projek.
dan sekiranya laporan EIA itu perlu dikemaskini dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh JAS, pihak perunding dan pihak penggerak projek perlu mengemaskini laporan EIA tersebut dan submit balik kepada pihak JAS. Dan dia tak meeting dah yang untuk kedua. Berdasarkan maklumat tambahan yang dia bagi tu, kalau menepati kehendak JAS dan agensi yang terlibat, laporan EIA itu diluluskanlah. Kalau tak menepati, JAS boleh tolak laporan EIA. Jelas adik-adik semua, doktor? Okey, ni saya masuk kepada untuk TOR dan screening lah. Okey, untuk saringan awal, sekiranya kita dapat projek daripada pihak pemaju, yang mana peringkat untuk mengenal pasti sama ada projek itu tertakluk EIA atau tidak, sebagaimana yang saya maklumkan tadi lah. Dan sekiranya laporan EIA itu tertakluk di bawah penyediaan laporan EIA, proses untuk menentukan skop kajian dan hak kajian yang akan dilaksanakan. Yang ni pihak perunding lah yang akan mengenal pasti. Okey, untuk proses penyaringan yang mana ianya satu mekanisme untuk mengenal pasti sama ada projek yang memerlukan kajian atau tidak. Proses ini memerlukan kefahaman tentang 3 elemen penting, iaitu kefahaman tentang projek yang nak dijalankan, lepas tu kefahaman tentang impak alam sekitar yang akan berlaku dari pelaksanaan projek, lepas tu mengenal pasti kesesuaian projek berdasarkan lokasi dan zon guna tanah yang telah digazetkan. Okey, bagaimana untuk menjalankan saringan dan penskopan keperluan EIA? Ini saya nak bagilah contoh lah ni. Syarikat X telah bercadang untuk menjalankan projek pertanian tanah tinggi seluas 85 hektar. Lokasi cadangan tersebut terletak dalam hutan simpan dan telah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Projek ini akan melibatkan aktiviti pengeluaran saki baki kayu serta aktiviti penanaman pertanian bercampur bagi tempoh pajakan selama 99 tahun. Yang ni kita screening. Kita nak tentukan sama ada EIA ni, projek ni tertakluk di bawah EIA ke tak. Saya nak tanya adik-adik kita lah, kalau kita tengok sini tertakluk ke tak ni penyediaan laporan EIA? Okey adik-adik boleh jawab? Okey, tak apalah. Kalau Ada kita ke tengok tidak sini. tu? Ada. Itu senyap je Okey, sebagaimana yang telah saya bentangkan tadilah berdasarkan aktiviti yang tertakluk di bawah jadual pertama dan jadual kedua tu. Kalau kita tengok sini, pertanian tanah tinggi melibatkan aktiviti pengeluaran saki baki kayu balak dan keluasan seluas 85 hektar. Dan kalau kita tengok sini di bawah perintah kualiti alam sekeliling, aktiviti yang ditetapkan penilaian kesan pada alam sekeliling 2015, kalau kita tengok pembangunan kawasan tapak projek itu tertakluk di bawah 2 aktiviti. Satu aktiviti pertanian, yang mana aktiviti 1A, yang mana skim kemajuan tanah yang meliputi kawasan seluas 20 hektar, sebab cadangan tapak projek tadi 85 hektar. Yang ni 20 hektar atau lebih tetapi kurang daripada 500 hektar untuk menjadikan hutan kepada pengeluaran pertanian. Yang mana sebab kalau kita tengok sini dia terletak dalam hutan simpan, akan melibatkan aktiviti pengeluaran kayu dan untuk jadikan kawasan tersebut kepada pengeluaran pertanian. Dia tertakluk di bawah jadual 1. Okey. Dan satu lagi dia tertakluk bawah aktiviti 5 iaitu penghutanan. Yang mana pengubahan hutan pada ketinggian 300 meter atau lebih di atas purata aras laut kepada kegunaan tanah lain yang meliputi kawasan seluas 20 hektar atau lebih tetapi kurang daripada 100 hektar. Yang ini pengubahan hutan lah, daripada hutan kepada pengeluaran pertanian pada ketinggian 300 meter. Yang ini kita tengok pada elevation lah. Ada kegunaan tanah lain yang meliputi kawasan 20 hektar sebab kawasan tadi 85 hektar kan cadangan dan kurang daripada 100 hektar. Sebab kalau kita tengok ini tertakluk di bawah jadual pertama lah. Kalau jadual kedua, kawasan yang melebihi 100 hektar. Okey, lebih lah. Itu tertakluk di bawah jadual kedua lah. Okey, dari segi proses saringan yang mana kalau kita tengok elemen sini, adalah elemen-elemen ni kami daripada pihak perunding lah. Satu, kurang kefahaman tentang projek yang memerlukan kajian EIA. Yang ni kita perlu betul-betul refer kepada perintah tadilah.
Lepas tu penggerak projek tidak muktamadkan projek yang hendak dilaksanakan. Ada juga pihak penggerak projek kadang-kadang dia nak buat ni. Lepas tu lepas kita proses EIA, saya nak tukarlah nak buat benda lain. Itu jadi masalah kepada kita sebagai perunding. Lepas tu syarat nyata tanah dan zon kawasan adalah tidak selaras. Yang ni berlaku juga, saya pun dah ada pengalaman untuk projek pertanian di lodging. Kawasan ini telah diluluskan oleh pihak kerajaan dan kalau kita tengok geran tanah tu syarat nyata tanah tu adalah pertanian, selaras lah. Namun kita refer kepada pihak Plan Malaysia, Jabatan Perancang Bandar, kawasan tersebut terletak dalam zon guna tanah hutan dan aktiviti yang dibenarkan adalah aktiviti perhutanan, pertanian tak boleh. Jadinya tak selaras. Jadi kawasan tu tak boleh dilaksanakan lah. Dia kena mohon dulu dengan pihak Plan Malaysia. Pihak Plan Malaysia ni biasanya dia akan masuk mesyuarat lah. Kalau dilulus, dia lulus. Kalau tak lulus tu tak boleh buat apa lah. Dia lulus untuk tambah aktiviti kepada pertanian. Barulah aktiviti itu boleh dilaksanakan di tapak projek. Dan sebagaimana yang tadilah, lebih dari satu aktiviti yang terdapat di dalam sesuatu projek EIA. Contoh tapak projek tadilah tertakluk di bawah 2 aktiviti. Okey, yang ni pembuktian dalam laporan EIA sebagaimana yang saya maklum tadilah, yang mana pihak Jabatan Alam Sekitar dia akan refer kepada rancangan pemajuan di kawasan tersebut. Selaras atau tidak selaras. Yang ni pihak JAS dia akan tengoklah. Dan yang mana lebih terkini lah dia akan tengok pihak Jabatan Alam Sekitar. Okey, ni contohlah screening kita akan tengok rancangan struktur. Contohlah kalau projek ni projek di Negeri Kelantan, kita akan refer dulu kepada rancangan struktur Negeri Kelantan. Selaras, lepas tu kita akan tengok pula kawasan tu terletak di mana. Contohlah kalau dalam Gomusan, kita akan refer kepada rancangan tempatan jajahan Gomusan dan kita akan tengok pula dari segi zon guna tanah lah. Zon guna tanah contohlah untuk pertanian, dia terletak dalam aktiviti pertanian selaras lah dengan rancangan tempatan. Okey, dari lepas screening, contoh lepas screening kita dah tahu dah kan laporan EIA projek tu tertakluk di bawah penyediaan laporan EIA. Kita akan scope pula. Lepas screening kita akan scope. Yang ni siapa yang akan menjalankan scope? Biasanya ini tanggungjawab daripada pihak perunding lah. Kita akan kenal pasti elemen-elemen yang perlu dilaksanakan untuk kajian laporan EIA. Okey, dilaksanakan oleh jurunding EIA yang berdaftar dengan Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Setiap jurunding mempunyai bidang perkhususan bagi menjalankan kajian EIA. Jadi sebagaimana yang saya maklum awal tadilah, pendaftaran perunding dia bagi pada 3 elemen. Tapi dalam elemen tu ada lagi lah elemen-elemen lain. Okey, kenapa perlu perskopan? Yang ni adalah untuk mengenal pasti pihak berkepentingan, untuk menentukan skop kajian yang akan dilaksanakan dalam semasa peringkat kajian laporan EIA. Lepas tu untuk menetapkan batas kajian lah, untuk mengenal pasti keperluan data untuk kajian EIA. Yang ni bagi satu untuk elakkan daripada kos yang banyak. Contohlah, kalau kita dapat skop, semua benda kita buat semasa peringkat kajian EIA. Contoh adalah benda yang tak perlu dibuat juga oleh pihak jurunding. Jadi kata kos lah penyediaan laporan EIA itu. Lepas tu untuk mengenal pasti metodologi kajian semasa peringkat kajian EIA. Okey, ni untuk menentukan skop kajian yang mana ni antara elemen-elemen lah yang kita akan bincangkan dalam peringkat penyediaan laporan EIA. Satu, pengenalan, scoping notes, penyataan keperluan, pilihan projek, penerangan projek, existing environment, potential impact, mitigation measure, EMP dan pemantauan. Lepas tu kesimpulan yang mana melibatkan 10 bab lah dalam penyediaan laporan EIA. Tapi di sini bergantung kepada konsultan juga. Yang ni elemen-elemen yang perlu adalah ada pihak konsultan. Scoping notes ni dia masuk dalam pengenalan. Ada yang juga penyataan keperluan dan pilihan projek dia gabungkan dalam satu bab. Tapi elemen-elemen ni perlu adalah dalam laporan EIA. Dan kalau kita tengok sini untuk persekitaran sedia ada yang mana benda elemen-elemen yang perlu dilaksanakan dari segi land use, population, radius. Lepas tu bilangan stesen pengawasan dan parameter untuk kualiti air, udara, bunyi, yang ni perlu ditentukanlah dan kita refer kepada sungai dalam kawasan tapak projek. Lepas tu soil study, topografi, geologi, flora fauna. Yang ni elemen-elemen existing environment perlu dibuat kajian dan perlu dinyatakan dalam laporan EIA.
Dan lepas tu akan pergi kepada peringkat proses lah yang mana melibatkan kerja tanah, pembinaan ke operasi dan penilaian kesan. Kita akan tengok penilaian kesan ni kepada kualiti air, udara, hakisan tanah, flora fauna, sosioekonomi, geologi, waste, traffic, disease. Yang ni impact lah selepas pelaksanaan kawasan tapak projek. Okey, ini sebagaimana yang saya maklumkan tadi lah elemen-elemen utama yang ada dalam laporan EIA. Okey, ni saya nak share sedikit lah yang mana untuk bab pengenalan, yang mana kita akan memperkenalkan projek yang dicadangkan dari segi konsep dan pelaksanaan. Yang ni dalam bab pengenalan. Lepas tu memperkenalkan objektif projek yang akan dijalankan, memperkenalkan keperluan EIA bagi projek tersebut secara perundangan. Yang ni kita akan nyatakan dalam bab 1, yang mana laporan EIA ini tertakluk di bawah mana-mana, aktiviti mana-mana sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Yang ni berada dalam bab 1 dah, dan memperkenalkan penggerak projek dan jururunding EIA. Dalam bab 1 juga kita akan nyatakanlah senarai-senarai konsultan yang terlibat bagi penyediaan laporan EIA. Okey, ni contohlah untuk bab 1. Yang ni kalau kita tengok konsultan untuk tim saya lah yang terlibat semasa peringkat penyediaan laporan EIA. Dan kita akan tengoklah dari segi qualification, kategori dia, EIA consultant, subject specialist. Lepas tu ni bidang-bidang yang telah diluluskan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan dia bagi nombor lah. Nanti adik-adik kita contohlah berminat nak jadi konsultan, perlu masuk. Lepas ni saya akan maklum juga skim-skim pendaftaran perunding. Bila dah lulus dia akan bagi nombor ni. Yang ni sesuai ni untuk MSO lah dan CPES. Lepas tu dia akan ada limit-limit. Contohnya Jabatan Alam Sekitar ni memang sekarang ni dia bagi untuk pendaftaran 3 tahun lah. Contoh sebab saya ni 2026 saya baru tamat tempoh hari itu 31 Mei dan yang terbaru saya bermula 1 Jun hingga 31 Mei 2026. Dia sentiasa kena renew? Kena renew, Doktor, setiap 3 tahun. Dia kena bayar ke macam mana? Tak bayar, tapi kena cukup CPD je lah. Oh, CPD. Takat ni dia tak bayar lagi. Saya ada dengar pihak Jabatan Alam Sekitar, dia kata dia nak buat bayaran kalau ikutkan fee tu dalam 300 ke 400. Tapi setakat ni tak ada lagi. Alhamdulillah. Itulah, Alhamdulillah setakat ni cukup syarat CPD je lah. Elemen-elemen untuk cukup CPD tu. Okey, lepas tu kita masuk kepada penerangan projek. Yang ni kita akan hurailah komponen-komponen utama yang terlibat dalam pelaksanaan projek, menjelaskan penyataan keperluan projek, statement of need lah, manfaat projek dan bagaimana projek dapat memberikan sumbangan kepada sosial, ekonomi dan alam sekitar. Lepas tu menjelaskan juga kaedah pelaksanaan projek dan peringkat-peringkat pelaksanaan projek dijalankan dan menjelaskanlah apakah amalan terbaik bagi melaksanakan projek tersebut. Lepas tu kita akan masuk kepada pilihan projek. Yang ni kalau kita tengok untuk bab pilihan projek ni, dia akan ada 2. Satu, pilihan projek dan tidak pilihan projek. Yang ni kita akan hurai dah. Biasanya dalam chapter 4, dalam laporan EIA, kita akan hurai sekiranya projek ini dilaksanakan, apa faedah yang akan kita peroleh. Utamanya dari segi pihak pemaju, negara, amnya. Lepas tu kita akan hurai juga sekiranya projek ini tidak dilaksanakan. Itulah untuk pilihan projek. Dan keadaan kita akan hurai juga ni, yang ni untuk chapter 6, keadaan alam sekitar semasa sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Yang ni kita akan menjelaskanlah status kualiti alam sekitar dalam kawasan tapak projek. Kita akan ambillah sampel kualiti udara, air, bunyi, lepas tu bentuk topografi, elevation, kawasan sekitar dan guna tanah 5 km radius, keadaan sosio dan ekonomi, taburan hujan. Ini semua elemen-elemen ni perlu dinyatakan dalam laporan EIA dalam chapter existing environment. Dan kalau tengok ni contohlah, ni dari segi topografi kawasan tapak projek, kita ada nyatakanlah dalam chapter 6, topografi dan elevation, ketinggian tapak projek dan slope analysis. Yang ni penting, slope analysis. Sebab dia gini, untuk Jabatan Alam Sekitar ni, kalau berdasarkan yang saya maklumkan tadi, aktiviti tu kan yang tertakluk di bawah penyediaan laporan EIA,
contohlah kawasan tapak projek ni, pihak Jabatan Alam Sekitar dia akan tengok kepada elevation, slope kawasan yang berkecerunan melebihi 25 degree, 25 degree ke atas, melebihi 50% daripada keseluruhan tapak projek itu. Pihak Jabatan Alam Sekitar boleh dia charge kawasan ni tertakluk di bawah aktiviti 13 pembangunan di kawasan Cerong. Dan contohlah daripada jadual 1 mungkin boleh pergi kepada jadual 2. Kalau pembangunan di kawasan Cerong yang melebihi 25 degree ke atas, melebihi 50% daripada keseluruhan tapak projek tu, dekut atas itulah aktiviti 13. Okey, ni kalau kita tengok sini berdasarkan yang ni, saya buat kajian di projek ni di Gua Musang. Ni kami buat semasa bulan 2 itu. Kalau kita tengok sini, guna tanah lah. 5 km radius kawasan tapak projek. Ini untuk penempatan orang asli. Ini kita dah ambil lah untuk dalam lingkungan 5 km radius. Sampel air. Ni kalau kita tengok sini, sebab kajian kegunaan tanah 5 km radius ni, kita nak tahu potensi kesan yang mungkin berlaku. Contohlah kalau kita tengok sini untuk cadangan tapak projek ni, yang ni adalah warna biru ni cadangan dam Nenggiri. Sungai Nenggiri. Yang ni dam ni sekarang ni dalam peringkat pembinaan adalah oleh pihak TNB. Maksudnya dah diluluskan lah EIA-nya? EIA dia telah diluluskan, yang mana EIA ni disediakan oleh UKM Pakarunding. Kawan saya juga yang terlibat dalam penyediaan laporan EIA ni. Lepas tu sampel yang kita ambil. Untuk kualiti udara, kualiti bunyi, sampel air. Okey. Yang ni sampel lah kita ambil untuk existing environment. Dan sampel-sampel yang kita ambil itu untuk water quality tu, kita akan nilai berdasarkan water quality index. Yang ni untuk nanti boleh kira lah. Okay, untuk kita kenal pasti sama ada keadaan existing air tu tertakluk bawah kelas 1 ke, kelas 2 ke, kelas 3 ke, kelas 4 ke. Tapi kalau kita tengok sini, yang kelas 2, ada kelas 2 ni sebab sampel yang saya ambil itu, sehari sebelum tu dia kawasan tu ada hujan. Jadi ada kotor sikit lah. Okay, lepas tu lepas kita tahu untuk existing environment tu, kita kena nilai penilaian impact yang mana kesan-kesan potensi yang akan berlaku sekiranya tapak projek itu dilaksanakan. Lepas tu bila kita nilai potensi kesan tu, yang ni kita akan berdasarkan juga kepada matrix summary lah, elemen-elemen yang akan diambil kira potensi kesan. Dan kalau kita tengok sini untuk dari segi water modeling sebagaimana yang saya maklumkan tadi, yang ni berdasarkan sampling yang kita buat di tapak projek lah, dan kita run dengan Q2K. Sini kita akan tengok kepada 3 elemen utama dari segi existing, worst case scenario dan LDP2M2. Dan kalau kita tengok untuk aliran tapak projek ni, dia mana melibatkan 3 aliran sungai utama, iaitu Sungai Pek, Sungai Air Pusing dan Sungai Peralong. Dan kalau kita tengok sini untuk existing ketiga-tiga kawasan ni memang tidak melebihi hak limit yang telah ditetapkan oleh JAS lah. Dan kalau kita tengok untuk water modeling ni, kita fokus kepada TSS, Total Suspended Solid. Yang mana TSS ni sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak JAS, tidak boleh melebihi 50 mg per liter. Dan kalau kita tengok untuk existing environment ni, memang berada bawah 50 lah. Dan kalau kita tengok sekiranya pembangunan kawasan tapak projek ni dilaksanakan tanpa mengambil kira langkah-langkah yang disyorkan. Kalau kita tengok sini dari segi worst case scenario lah, melebihi limit. Contoh Sungai Bek mencecah sampai ke 100, lebih 100. Untuk air Sungai Air Pusing sampai ke 200. Untuk Sungai Peralong lebih 100 lah. Lepas tu kita ada ni juga untuk sekiranya langkah-langkah yang disyorkan dalam laporan EIA itu dilaksanakan oleh pihak penggerak projek. Yang ni kita boleh tengoklah di peringkat LDP2M2 ni langkah-langkah yang dilaksanakan lah berada di bawah 50. Sebab itulah yang sini orang kata beban
tanggungjawab pihak penggerak projek lah untuk memastikan keadaan air dalam kawasan tapak projek ni berada dalam kelas clean lah, sentiasa berada kelas clean. Sebab kalau kita tengok sini dia berada di upstream, dia boleh memberi kesan kepada satu contoh loji rautan air yang berada di downstream kawasan tapak projek tu. Dan kita tengok juga dalam lingkungan 5 km radius tadi ada penduduk orang asli. Dia boleh memberi kesan. Sekiranya orang asli itu dia menggunakan air situ, boleh memberi kesan lah. Lepas tu timbul isu kepada kesihatan. Lepas tu kita akan syorkanlah langkah-langkah yang terbaik yang perlu dilaksanakan oleh pihak penggerak projek semasa projek itu dilaksanakan. Lepas tu ini untuk pelan pengurusan alam sekitar lah, yang mana dalam laporan EIA ini kita ada hurai juga EMP, yang mana EMP ni perlu disediakanlah oleh pihak penggerak projek. Dan lepas tu akan masuk kepada kesimpulan bab 10 lah, yang mana kesimpulan ni hendaklah kita akan menjelaskanlah apakah impak yang paling signifikan, bagaimana langkah-langkah kawalan dapat mengurangkan impak tersebut, dan pernyataan tentang projek boleh dilaksanakan sama ada mendatangkan impak yang signifikan atau tidak. Yang ini perlu dinyatakan oleh laporan dinyatakan dalam laporan EIA oleh pihak jururunding. Dan kesimpulan yang perlu disediakan tu kalau boleh pihak ni tanggungjawab pihak perunding lah. Dia tak boleh bias. Contohlah kalau dia kenal penggerak projek ni. Okey, tak apalah saya nak buat laporan ni contoh tak ni sangatlah. Itu tak boleh lah, iaitu etika kepada pihak perunding. Okey, ni contoh. Setelah semua laporan EIA kita siap semua kan, daripada chapter 1 hingga chapter 10 kita buat, inilah ni saya ambil cover lah laporan EIA dan kita hantar kepada Jabatan Alam Sekitar. Dan laporan EIA juga dia sekarang ni bermula tahun 2022, tahun lepas, pihak Jabatan Alam Sekitar telah membangunkan satu aplikasi iaitu ESDR, Environmental Spatial Data Repository, yang mana pihak perunding dan pihak penggerak projek kita perlu upload laporan EIA dalam sistem ni. Yang ni yang mana pihak penggerak projek dan pihak perunding kita tahulah status laporan EIA kita. Ni contohlah. Ni laporan EIA yang ini sebab just lambat sikit update. Ya, kalau ikutkan laporan EIA ini dua-dua telah diluluskan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Yang ni kita perunding dan pihak penggerak projek dia tahulah status. Dan sini laporan sekiranya laporan EIA itu diluluskan dari segi tindakan ni pihak Jabatan Alam Sekitar dia upload syarat kelulusan EIA dan surat kelulusan EIA. Sini pihak penggerak penggerak projek boleh tengoklah status laporan EIA yang dihantar kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Okey, ni contohlah. Lepas kita hantar laporan EIA, ni sebenarnya untuk esok ni saya ada lawak tapak kat Terengganu. Lepas kita hantar laporan EIA kepada Jabatan Alam Sekitar, sebelum meeting tu dia ada lawak tapak. Lawatan tapak pihak Jabatan Alam Sekitar, dan dia akan jemputlah antara agensi-agensi teknikal yang terlibat untuk lawak tapak di kawasan tapak projek. Lepas tu ini surat panggilan untuk mesyuarat lah. Ini projek saya kat Terengganu, minggu depan ada mesyuarat EIA. Okey. Ni ginilah EIA TRC, mesyuarat di Jabatan Alam Sekitar, yang mana pihak perunding dan pihak penggerak projek, ni pihak perunding lah akan membentangkan kajian laporan EIA tersebut. Dan untuk kelulusan laporan EIA lah. Okey, ni contoh. Ni saya ambil contoh lah laporan EIA yang diluluskan. Ni projek tadi sebenarnya ni yang saya bentangkan dari segi elevation topografi existing environment tadi tu. Laporan EIA itu dah diluluskan. Ginilah pihak Jabatan Alam Sekitar akan mengeluarkan satu surat kelulusan laporan EIA kepada pihak penggerak projek dan salinan kepada pihak perunding lah. Namun, jadi sekiranya laporan EIA ini diluluskan, pihak penggerak projek dia tak boleh terus buat kerja di tapak projek. Dia perlu menyediakan laporan EMP. Laporan EMP ni kita akan detail lagi lah pelan pengurusan alam sekitar, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam di tapak projek. Dan laporan EMP ni kita akan sekali dengan laporan Land Disturbing Pollution Prevention dan Mitigation Measure, LDPTM tu. Kedua-dua laporan ni perlu disubmit kepada Jabatan Alam Sekitar dan perlu mendapat kelulusan sebelum tapak projek tu dilaksanakan. Itu peringkat EMP lah.
Dan lulus EMP barulah pihak penggerak projek boleh melaksanakan kerja-kerja di tapak projek. Dan selepas tu dia sebenarnya EIA ni dia banyak dia ada anak-anak dia. Selepas EIA dia ada EMP, lepas EMP ada EMR, lepas EMR dia ada audit. Lepas tu projek tu dilaksanakanlah. Pihak penggerak projek perlu pantau pula. Dia kena menyediakan laporan EMR dan audit program. Jadi kita ada form lah yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, yang mana form 118 ni status kemajuan di tapak projek, dan form EIA 218 ni pematuhan syarat kelulusan EIA. Yang ni perlu disediakan oleh pihak penggerak projek dan perlu dihantar kepada JAS. Ini kena maklum lah. Sebab kalau kita tengok sini form 218 ni syarat pematuhan kelulusan EIA lah. Sejauh mana pihak penggerak projek patuh terhadap syarat kelulusan EIA. Dan dalam pada itu juga pihak penggerak projek juga perlu menyediakan audit. Yang ni perlu melantik third party auditor lah. Contoh kalau saya yang menyediakan laporan EIA, saya yang menyediakan laporan EMP dan EMR tu saya juga yang buat, saya tidak boleh audit projek tu. Dia kena orang lain lah. Kena syarikat lain untuk audit projek kita. Dia tak boleh sebab dia satu adalah matlamat untuk elakkan daripada bias. Itulah matlamat DOE. Untuk environmental audit. Okey, ni saya nak maklum juga pihak penggerak projek ni ketetapan pihak Jabatan Alam Sekitar lah. Di tapak projek perlu ada EO. Adik-adik kita tu bila contohlah ni setakat ni sekarang ni masih peringkat diploma kan. Kalau lepas ni nak sambung degree, bila habis degree contohlah nak masuk pada konsultan alam sekitar ke, nak masuk EO ke. Okey, ni ada pihak Jabatan Alam Sekitar telah membangkan ni lah website dia. Ni tugas-tugas EO lah perlu dilaksanakan di tapak projek. Dan pihak penggerak projek juga dia perlu update lah info di tapak projek di dalam sistem pemantauan EIA. Yang ni adalah dia syarat-syarat JAS perlu patuh lah. Okey. Faham ke setakat ni untuk proses penyediaan laporan EIA? Sebelum saya masuk pada skim pendaftaran jururunding EIA. Faham adik-adik semua? Faham. Oh ya. Faham, bagus. Kalau tak faham, ada apa-apa nak tanya, tanya je. Cik Rosti nak tanya, yang EO tadi tu bermaksud setiap satu projek mesti kena hire satu EO ataupun macam mana? Betul, Doktor. Satu projek, satu EO. Satu projek kena ada satu EO. Okay. Dia maksudnya dia handle daripada awal hingga akhir pembangunan tu lah? Betul. Okay. Sebab dia kalau ikutkan pihak pemaju ni, dia kena hire EO ni sebelum projek tu dilaksanakan. Dia bagus ada EO ni, boleh pantau. Sebab kalau kita tengok pemaju projek contohlah manager semua, dia bukan ada masa pun nak buat semua benda ni. Betul. Itulah kena lantik EO. EO pula kalau ikutkan pihak Jabatan Alam Sekitar, dia kena berdaftar untuk SESWI dan SAISEC lah. Oh, yang tadi tu. Okey. Dia kalau ikutkan Jabatan Alam Sekitar, dia nak elemen tu untuk qualification untuk jadi EO. Dan kalau kita tengok sini juga, selain daripada dua tu, Jabatan Alam Sekitar ada memperkenalkan CPO EIA, Certified Professional Environmental Officer bagi projek EIA. Yang tu untuk EO lah, saya tak sempat nak masuk dalam slide ni. Yang tu bila dia jadi EO boleh ambil lah. Just dia buat yuran dia lebih kurang dalam 5,000. Mahal sikit yuran tu. Itulah. Khusus 5 hari, 4 hari khusus, 1 hari exam. Dan bila awak lulus course tu, awak akan jadi computer person. Wow. Okey. Akan jadi computer person lah. Boleh ni adik-adik kumpul duit lah sambil-sambil. Nanti kalau contohlah berminat nak kerja EO kat site, bolehlah minta dengan pihak maju tu, pihak toke lah, bos lah, untuk hantar. Tapi biasanya sebab sekarang ni kita pun bila dah masa peringkat penyediaan laporan EIA tu, bila masa peringkat meeting EIA tu, kita ada maklum lah kepada pihak maju. Kena buat benda ni. Bukan setakat berhenti pada peringkat laporan EIA lulus, tak ada dah. Jadi dia banyak lagi lah elemen-elemen yang perlu buat selepas laporan EIA itu diluluskan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Okey, ni saya nak sentuh sikit lah dari segi skim pendaftaran jururunding. Kok adik kita ada yang berminat nak jadi jururunding alam sekitar. Satu, awak boleh tengok ni, biasanya dia akan dikeluarkan oleh IMAS lah. Awak buka website IMAS. IMAS akan papar. Untuk ni EIA Consultant Induction Course 2023 dan Environmental Auditor.
2023. Ini boleh nampak ke doktor? Nampak. Okey, ni guideline lah untuk pendaftaran konsultan EIA. Ini saya nak bagi tahu sikitlah kepada doktor dan adik-adik kita syarat-syarat untuk register konsultan. Okey, yang ni kalau kita tengok sini lah, banyak komputer person yang diperkenalkan oleh JAS. Ni CPEIA, CPEXO, semua ni SEP-SWAN. Kalau awak berminat untuk dari segi schedule waste management, awak boleh ambil komputer untuk SEP-SWAN. Lepas tu treatment oil pump effluent, CPEX, Certified Professional in Erosion Sediment Control, SESWI, SISEP, yang ni LDPTM2, semua itulah komputer person yang telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Okey, kalau kita tengok sini ada bukan tiga, dia ada 5 semuanya skim pendaftaran yang telah diperkenalkan oleh pihak JAS, iaitu assistant consultant, subject specialist, lepas tu ada consultant dengan subject specialist, ada assistant consultant dengan subject specialist. Okey, ni saya nak inilah contoh area expertise. Untuk water pollution, awak boleh pilihlah contoh kalau awak dah jadi consultant. Untuk water quality, scope of study. Ni kita boleh mohon dengan JAS lah. Dan JAS akan tengoklah berdasarkan requirement dan kelulusan yang kita ada, pihak JAS boleh bagi untuk water pollution, air pollution dengan waste management. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi 3 elemen utama. Tapi 3 elemen utama, dia ada anak-anak dia. Water quality, untuk water pollution control, dia ada soil erosion dan sedimentation. Kalau berminat untuk pergi kepada LDPTM2 plan dan hydrology, boleh register di bawah soil erosion dan sedimentation. Kalau berminat untuk air pollution control, awak boleh pilihlah untuk air monitoring, air modeling, noise. Untuk waste management, adalah schedule waste, solid waste. Okey, ni untuk kalau berminat untuk specialist lah, subject consultant, banyak dia ada geology, land, aquatic, forest, fauna dan lain-lain lah. Dan kalau tengok sini adik kita ni sebab dia diploma kejuruteraan, betul? Betul. Memang layak sangat-sangat lah. Kalau nak mohon dengan Jabatan Alam Sekitar tu. Sebab kalau kita tengok requirement yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Ni untuk diploma sains, teknologi atau engineering. Kalau CV tu memang layak sangat-sangatlah untuk masuk untuk daftar dengan Jabatan Alam Sekitar. Dan sekiranya berminatlah nak jadi konsultan, awak perlu attend course. Course ni dilaksanakan oleh IMAS. Yang ni course kalau tak silap saya bayar 3,500. Saya pun tak faham dah kenapa mahal. Sebab dulu saya 300 je. Sekarang dah 3,500. Tapi dia buat okey lah sebab dia pun buat kat hotel semua tu. Ni requirement dia lah. Contohlah bila dah masuk course, lulus, kita akan berdaftar dulu sebagai assistant consultant. Okey, kena pegang dulu assistant consultant lebih kurang dalam 5 tahun ke 7 tahun lah. Baru kita boleh apply untuk jadi consultant penuh. Konsultan penuh, dan kalau kita berminat untuk subjek konsultan, boleh mohonlah berdasarkan bidang-bidang yang nak mohonlah. Dan ni pun kalau kita tengok requirement minimum 1 tahun dalam pengurusan alam sekitar, dan untuk konsultan 7 tahun lah pengalaman dari penyediaan laporan EIA, TOS, EMP, semua itulah. Okey. Okey, jelas untuk pendaftaran. Okey, bila dah lulus semua tu, nama awak akan ada website dalam ni. Dia akan di-upload dalam ni. 5 elemen. Assistant consultant, lepas layak assistant consultant, awak boleh pilih untuk subject specialist ke, untuk EIA consultant ke. Yang ni nama kita akan ada lah dalam ni. Okay, ini contoh lah. Ini sebab saya baru tamat hari tu, akan bermula 1 Jun 2023 hingga 2026 lah.
dan berdasarkan ni requirement. Dan pihak, kalau kita tengok pihak Jabatan Alam Sekitar telah menetapkan elemen-elemen yang mana sebagai orang layak dan bertanggungjawab bagi penilaian kesan alam sekitar dan show penilaian kesan kepada alam sekeliling. Ni ada jugalah tidak menyampaikan maklumat palsu dan atau mengelirukan yang boleh menjejaskan integriti kajian EIA. Yang ni sebab dia jadi konsultan ni, contohlah laporan EIA itu konsultan tu macam dia ada bias itu, sebenarnya dia pihak Jabatan Alam Sekitar boleh ambil tindakan gantung pendaftaran. Itulah risiko. Contohlah laporan EIA ni dia buat ni tak mengikuti spesifikasi ke, pihak Jabatan Alam Sekitar boleh ambil tindakan lah, gantung pendaftaran selama 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun tu kita tak boleh terlibat apa-apa langsung dalam penyediaan laporan EIA. Itulah risiko dia. Okey, ni cabaran pembangunan melalui pelaksanaan EIA lah. Kalau kita tengok sini, macam saya maklum tadi jugalah, dari segi kelarasan pembangunan dengan rancangan pemajuan. Projek tu dah diluluskan oleh PBT. Lepas tu tak selaras pula dengan zon guna tanah. Cabaran lah, cabaran kepada pihak penggerak projek. Dan memecah kecil projek berskala besar. Ini macam saya maklum tadilah. Contohlah projek tu 5,000 lah senang. Kelulusan pihak kerajaan negeri bagi kepada pihak penggerak projek 5,000 hektar. Dah kalau kita tengok berdasarkan aktiviti tu 5,000 hektar tu dah sah-sah lah tertanduk di bawah jadual kedua. Tapi pemaju dia nak elakkan daripada kena jadual kedua, dia pecah kecil. Satu tu dia buat bawah 500. Jadi untuk laporan EIA itu bawah jadual 1 ni, kalau tengok sini cabaran kepada pihak Jabatan Alam Sekitar lah. Perunding tak apa, banyak laporan lagi banyak masuk. Cabaran kepada pihak Jabatan Alam Sekitar lah. Lepas tu dari segi kawasan sensitif alam sekitar, kita akan tengoklah kesas tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lepas tu dari segi ketelusan penyampaian, aspek ketelusan penyampaian maklumat kepada pihak awam lah. Lepas tu dari segi perbezaan polisi, yang ni di antara pihak berkuasa negeri dengan kerajaan tempatan lah. Lepas tu dari segi yang cabaran paling utama adalah penguatkuasaan dan pematuhan. Jadi dari segi keberkesanan, penguatkuasaan dan pematuhan pemajulah terhadap syarat-syarat kelulusan EIA. Ini kalau kita tengok tanggungjawab pemaju tu. Dia perlu laksanakan syarat-syarat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam laporan EIA dan syarat-syarat yang telah disenaraikan dalam syarat EIA perlu dilaksanakan di tapak projek. Sebab kalau kita tengok sini banyak pemaju dia tak tak apply pun syarat-syarat tu kat tapak projek. Okey, habis dah pertanyaan. So far okey ke adik-adik kita? Sayangi negara kita dan sayangi alam sekitar kita. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa info nak tanya ke, malu nak tanya dalam ni, boleh telefon saya, boleh email saya. Dan kalau saya pun ada juga ambil student practical daripada UTHM pun ada masuk. Kalau nak practical sini pun bolehlah hantar resume ke email. Dengan itu saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Rosti atas perkongsian dan saya rasa ilmu baru juga bagi saya sebab sebelum ni kita pernah jemput tapi saya rasa Encik Rosti pun penerangan lagi detail lagi. Dia satu-satu skop dan saya nampak juga tadi yang ada dalam slide Encik Rosti pun ada yang masuk dalam test pelajar juga. Memang kena lah. Alhamdulillah. So kita buka untuk soalan. Sekiranya ada soalan, tadi saya nampak ada pelajar curi soalan, lepas tu dia delete pula ke macam mana? Ada soalan boleh terus bercakap ataupun boleh chat. Okey, soalan pertama. Assalamualaikum Cik Rosti, saya nak tanya, saya kurang faham apa beza EIA jadual 1 dan jadual 2. Berapa lama nak dapat kelulusan dan dapat kat mana dah dapat kelulusan tersebut? Mungkin dalam sistem ke? Nak saya jawab terus ke? Sila boleh silakan. Okay. Untuk EIA jadual 1 dan jadual 2, satu perbezaan dia dari segi aktiviti keluasan lah kalau kita tengok macam saya bentangkan tadi untuk contohlah aktiviti 1 dengan aktiviti 5 dari segi keluasan. Dan dari segi penyediaan untuk jadual 1
laporan EIA ini disediakan dan diproses di peringkat JAS negeri lah. Okey, untuk jadual kedua ni dia banyak elemen. Proses dia perlu ada TOR, lepas TOR baru boleh submit EIA, lepas submit EIA dia ada public display dan semua perkara ni diuruskan di Jabatan Alam Sekitar peringkat Ibu Pejabat. Jabatan Alam Sekitar Putrajaya yang akan memproses laporan EIA jadual kedua. Dan untuk mendapatkan kelulusan ni biasanya bila dah lulus, laporan EIA dah lulus, pihak Jabatan Alam Sekitar dia akan maklum kepada pihak pemaju lah. Sebab pemaju sendiri kena pergi ambil laporan EIA itu. Sebab dia ada satu form, laporan EIA pula, kelulusan EIA. Pihak pemaju sendiri perlu datang ke Jabatan Alam Sekitar ambil surat kelulusan tu sebab dia Jabatan Alam Sekitar dia ada satu form, perlu tanda tangan. Macam aku janjilah syarat kelulusan EIA itu dan dia akan bagi soft copy lah kepada pihak perunding. Jelas ke setakat ni? Jelas, kalau saya jelas, alhamdulillah. Okey. Saya nak tanya, kalau macam contohlah projek yang nak dibuat tu dah ada plan apa semua, biasanya daripada awal EIA report dibuat sehingga kita submit tu berapa lama proses dia tu? Ambil masa dalam bertahun-tahun tak? Untuk dia sebenarnya penyediaan laporan EIA ini bergantung kepada data sebenarnya, Doktor. Oh, data. Itulah macam banyak Data. sangat je rasanya. Ada yang berdasarkan saya lah. Yang paling cepat saya buat dalam 2 bulan setengah. Tapi tak adalah sekarang ni sebab berdasarkan untuk kajian flora fauna pun kita kena pasang kamera trapping. Kamera trapping tu pun telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Perilitan kena pasang 1 bulan. Tapi untuk jadual pertama lah, sebab saya banyak involve dengan jadual pertama, lebih kurang dalam 4 ke 5 bulan lah dapat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Dia bergantung, kadang-kadang dia bergantung kepada pihak pemaju lah, bila dia lantik kita. Sebab kalau saya masuk site dengan lab untuk ambil sampel semua tu, saya tak masuk sendiri. Saya masuk dengan lab terus. Kita kena tunggu dulu lab, contohlah untuk minggu ni, minggu depan dia dah deal dengan pemaju lain. Jadi kita kena tunggu ada kosongan lah, baru boleh masuk. Dan penyediaan laporan EIA itu saya bagi step-step lah. Sebab kalau kita tengok untuk jadual pertama, kita buat sampling. Lepas kita buat sampling air tu, kita kena buat pula dengan water modeling. Situ bergantung kepada data kita lah. Kalau lambatlah data kita masuk site, lambatlah result yang dikeluarkan oleh makmal, lambatlah untuk penyediaan water modeling, lambatlah submit EIA. Dan untuk dari segi flora fauna pula, kita pun sebab saya tak masuk sendiri, sebab saya tak ada qualified untuk flora fauna, kita hire consultant air jugalah. Dia akan masuk buat survey, situ bergantung kepada data dia lah. Tapi setakat ni untuk jadual 1 ni saya buat 4 ke 5 bulan dah dapat kelulusan lah. Tapi yang lama tu contohlah jadual 2 lah. Jadual 2 tu memang dia kajian detail, Doktor. Contohlah kalau tambah satu kawasan besar, dari segi sampling tu kan, kita nak kena ambil banyak sampel, lepas tu dari segi flora fauna. Lepas tu untuk jadual kedua ni kita akan ada SIA, Social Impact Assessment. Yang tu contoh dah dalam 5 km radius ada penduduk. Kita kena panggil semua tu, kita kena contohlah kawasan orang asli ke, kawasan penduduk tempatan kita ke, kita kena panggil dia orang. Macam kita buat orang kata makluman kepada pihak penduduk tu berkaitan projek yang akan dilaksanakan. Itulah kalau jadual 2 tu memang dia ambil masa. Contoh yang saya bagi tahu tadi, macam kawan saya tu ada 3 tahun kan. Sebab kadang-kadang laporan di peringkat laporan TOR tu, perunding yang sediakan laporan TOR tu kadang-kadang tak ikut spesifikasi dari segi bidang rujukan dia, tak ikut syarat yang telah ditetapkan oleh JAS. TOR tu pun dah ambil masa lama dah. Ubah dapat lulus TOR, baru kita proses EIA. EIA pula tu ambil masa yang lama lah untuk kita kumpul data semua tu. Kalau peringkat jadual kedua ambil masa lama lah. Sebab kalau yang saya tengok laporan EIA jadual kedua ni adalah hampir setahun. Sebab tu pemaju dia tak nak jadual kedua, dia nak jadual pertama. Dia kecil-kecilkan lagi lah supaya dia. Itulah.
Okey, betul juga tu. Maksudnya kita kena walaupun kita kerja bahagian ni, kita kena ada etika kita sendirilah. Sama lah. Betul betul. Pelajar pun ada etika, kerja kat site pun ada etika, pensyarah pun ada etika. Jadi masing-masing ada etika masing-masing. Jadi baru kita hidup dengan harmoni lah. Maksudnya sayangi Malaysia kan. Ah, Betul betul. Okey, ada lagi soalan yang nak dilontarkan? Boleh? Boleh chat. Okey. Ni memang berminat sungguh ni saya rasa ni. Satu lagi, Cik Rosti, apa itu FDD? Perlu ada ke pada setiap laporan EIA? Di dalam FGD ni FGD. kisah kepada apa? Boleh terangkan tak siapa nama ni? Muhammad Ishraf. FGD ni kat mana awak tengok ni? Saya tak perasan FGD ni. Ha, Tak apa, nanti saya ni balik. Saya confirm dulu, saya jawab balik. boleh. Nanti saya Saya sampaikan. WhatsApp ke doktor, tak apa. Boleh. Saya rasa pelajar ni mungkin berminat ni berkaitan tentang EIA, saya rasa. Okey, tak apa, nanti saya akan forwardkan jawapan tersebut kepada pensyarah dan pensyarah akan maklumkan kepada grup WhatsApp masing-masing lah. Okey. Okey. Focus group okay. Focus group discussion. Okey. Okay, focus group discussion ni kita lebih kepada penyediaan laporan EIA jadual kedua. Macam saya maklumkan tadi, kita ada SIA. SIA, kita buat SIA, yang tu kita akan ada focus group discussion. Kita akan bentangkan kepada penduduk sekitar kawasan tu lah berkaitan projek yang akan dilaksanakan. Yang ni untuk jadual kedua je lah, FGD ni. Maksudnya kalau kita macam yang tadi kata orang asli tu, so kita buat discussion dengan dia orang lah. Kita kena bagi penerahan. Yang tu laporan untuk jadual kedua perlu ada laporan SIA lah. Jadual satu pun ada juga, tapi SIA tak detail. Untuk jadual kedua perlu ada FGD. Jadual satu tak ada. Okey. Dia result yang didapati daripada komuniti itu datang daripada kita jawab survey ataupun daripada survey doktor. Survey. Okey. Dan kita masa FGD tu kita kena buat video juga. Bukti. Sebagai bukti. Yalah. Kita Tapi buat. orang boleh jawab suka hati je. Itulah. Okey. Evident lah maksudnya. Sekurang-kurangnya benda tu tak betul lah yang kita jalankan. Okey, faham. Baru saya tahu. Terima kasih Ishraf, Muhammad Ishraf. FGD saya pun. Okey. Banyak sangat terms dia. Saya tadi pun duk kata SSP, awal SSP. Okey, mungkin lepas ni kita boleh dalami lagi. Saya rasa mungkin tadi adalah soalan yang terakhir. InsyaAllah kalau insyaAllah ada rezeki lagi, kita akan jemput lagi lah Cik Rosdi, sebab saya rasa memang expertise Cik Rosdi ni pelajar-pelajar boleh ilmu yang saya rasa agak bermakna lah. Kalau dia orang tak nak kerja tak government sekalipun, dia boleh bekerja dulu kat syarikat swasta-swasta, timba dulu ilmu. Dan barulah Cik Rosdi pun bukan dia terus jadi manager, dia mungkin daripada bawah juga, daripada belajar bawah macam juga saya juga kan. So itu saja, saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhinggalah kepada Encik Rosti kerana banyak memberikan ilmu yang saya rasa sangat bermanfaat lah. InsyaAllah hanya Allah saja yang boleh membalas jasa baik Encik Rosti dan tim-tim daripada Green Hope Consultancy lah. Okey, sebelum tu saya nak minta adik-adik semua boleh buka kamera untuk kita ambil gambar. Okey. Cik Rosti boleh stop kamera screen share. Okey. Buat pengetahuan Cik Rosti, pelajar-pelajar kita ni dalam 100 lebih jugalah. Ada di antara mereka ayahnya family-nya lah, dia bekerja background civil dan juga bahagian EIA. Ada juga. Jadi saya rasa macam mereka pun lebih berminat lah. Okey. Okey, adik-adik semua. Okey, saya lagi-lagi boleh saya buka masa untuk you all dekat asrama dia orang sekarang ni. Okey. Okey, saya bilang ya. Okey, 3, 2, 1, senyum.
Okey, satu lagi. 3, 2, 1. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Segala yang baik datang daripada Allah. Sekejap saya nak bagi kehadiran hari ini. Sekejap. Saya bagi di ruangan chat je. Sekejap. Saya pun nak ucapkan juga terima kasihlah kepada pihak doktor dan pihak UTHM pada kerana menjemput saya untuk kali ini. Sebenarnya yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan saya lah. Harap boleh berjumpa lagi dengan doktor lah. InsyaAllah. InsyaAllah kami insyaAllah. Okey adik-adik, terima kasih banyak Encik Rosti. Boleh isi kehadiran di bahagian ruangan chat. Terima kasih semua, terima kasih banyak Encik Rosti. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ni. InsyaAllah doktor. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, doktor. Terima kasih, Thank you, Encik. Rosti. Terima kasih, doktor. Thank you.